Sup bro, sis dan mother father sekalian, Hazwan Shah Bebe sekarang dah jadi Hazwan Shah Barai, the Barai Palatau in the world, #Barai Zizan. So kalau aku sembang ni nampak mengantuk ke apa ke, mengertilah yang aku sedang barai. Untuk semua yang join aku layan live tengok Crown Jewel bersama semalam, thank you so much. 4 jam lebih korang teman aku. Tak sangka aku kan, memang aku terharu lah. Korang memang terbaik, the best. Bukan the best Palatau in the world, yang tu aku. Dan dekat video yang lepas, dekat live semalam, aku bagi tahu yang Bebe Eksklusif akan keluarkan produk baru. Yang hari tu The Fin Fan Edition punya face mask kita dah tutup, dah pre-order. So dah tak boleh order. Kita buka pula order yang baru. Semalam aku dah bagi hint produk apa. So produk tu berkait dengan The Shield. Kalau korang perasan dekat skrin korang sekarang ni, korang nampak satu gambar diorang ni pakai topeng muka ni kan. Itulah produk kedua Bebe Eksklusif. Jadi kalau korang berminat untuk nak order The Shield Fan Edition punya face mask, korang boleh pergi dekat ruangan description kat bawah, tekan and then terus WhatsApp bagi tahu korang nak pre-order. Nak tengok macam mana kan? Mari aku try pakai. So ini dia guys, kalau korang ingat dulu time The Shield ni berapa minggu kot lepas dia debut, kadang-kadang dia orang ada pakai face mask and design macam ni kan. Dia punya material, printing style, sublimation, boleh adjust nak ketat longgar dekat tepi tali ni, and then macam The Fin Fan Edition punya face mask tu, ada slot untuk korang nak letak filter. Mask filter. Mask filter punya link pun aku letak dekat ruangan description kat bawah juga. Jadi kalau korang berminat, berminat nak dapatkan Bebe Eksklusif punya produk yang kedua, iaitu The Shield Fan Edition punya face mask, pergi dekat link ruangan description kat bawah. Korang pun boleh support Bebe Eksklusif, aku punya side business ni, dekat Instagram by follow Instagram Bebe Eksklusif. Gambar lebih jelas korang boleh tengok dekat Instagram Bebe Eksklusif, tapi aku try bagi dekat sikit lah. Tanpa buang masa, jom kita cerita pasal Crown Jewel yang berlangsung semalam. Crown Jewel Super Showdown, 2 pay-per-view yang memang berlangsung dekat Saudi Arabia. Jadi kita kena tahulah, penonton yang ada kat keliling gelanggang memang pak agap. Crowd kali ni function lah. Tapi bukan kali ni je, sebab event yang kedua, ketiga semua, crowd Saudi Arabia ni nampak function juga, dan nampak lebih macam educated sikit daripada segi wrestling punya knowledge ni. So aku boleh katakan kat sini yang kalau crowd semalam tak hidup, boleh jadi Crown Jewel kali ni ada rasa hamba sikit. Perlawanan pertama yang berlangsung dekat pre-show, di Usos lawan dengan The Hurt Business, bukan untuk SmackDown Tag Team Champion. Semalam aku tengok live, aku ingat untuk SmackDown Tag Team Champion, tapi yelah, perlawanan kat pre-show, time tu aku kelang kabut nak set up live kan. Tapi benda pendek je aku nak cakap pasal match ni, sebab dia bukan pun untuk championship. Aku rasa perlawanan yang memang random lah, tak ada apa-apa build up, tiba-tiba je ada. Ataupun yang macam selalu aku cakap, perlawanan ni dia macam agak tiba. Perlawanan ni dari segi kualiti perlawanan, macam perlawanan yang biasa kita tengok dekat SmackDown, biasa kita tengok dekat Raw. Di Usos entertaining, bukan satu perlawanan yang teruk. Tak payah komplain lah, perlawanan kat kick off kira okey lah perlawanan ni untuk satu perlawanan yang berlangsung dekat kick off. Opening match dekat main show, kita ada Edge lawan dengan Seth Rollins dalam Hell in a Cell. Satu perlawanan yang aku harap perlawanan terakhir antara Edge dengan Rollins. Walaupun dua-dua ni didraftkan ke Raw, aku harap lepas ni diorang dua-dua ada fresh feud lah. Edge boleh fokus kat AJ Styles ke, Finn Balor ke, Seth Rollins boleh fokus kat Becky Lynch kat Umar ke kan. Itu ikut dia lah. Tapi untuk match ni aku harap this is the last encounter. And then untuk kualiti perlawanan match ni, aku rasa this is one of the best. Aku tak kata the best, boleh kata the best jugalah. Best match of the night, one of the best match of the night. Aku suka match ni. Match ni tak bosan, daripada mula sampai habis best. Dia menggunakan weapon, dia memang ada brutal sikit. Tapi ada satu je tapi, aku rasa tak ada masalah pun sebenarnya kalau match ni bukan dalam Hell in a Cell. Aku suka tiba-tiba ada Hell in a Cell kan. Macam dulu Hell in a Cell ni macam mengejut, wah ada match Hell in a Cell kan. Tapi sekarang ni Hell in a Cell dah ada pay-per-view dia. Bila Edge announce match ni dalam Hell in a Cell, adalah element of surprise sikit. Tapi aku kata tak perlu Hell in a Cell pun, sebab aku tak nampak diorang betul-betul utilisekan cell yang ada. Adalah kadang-kadang tu guna kan, macam Edge tolak Rollins terlanggar sangka and then jatuh kat meja. Yang tu nampak memang baik kan. Aku suka spot yang tu. Tapi still aku rasa penggunaan cell tu perlu diutilisekan lebih. Tapi bila aku kata macam tu pun, korang kena tahu yang match ni tak bosan.
penggunaan weapon yang baik, brutal yang baik, storytelling yang baik dalam match ni, flow, pacing semua okey lah. So aku rasa this is one of the best match, tapi dia tak adalah best gila-gila babeng pun. Kau bayangkan kalau ini best match of the night tapi dia bukan best gila babeng pun. Match yang seterusnya, yang ni aku boleh kata one of the best match of the night juga, Mansur dan juga Mustafa Ali. Aku suka match ni, pacing daripada awal sampai habis memang nice, cumanya aku ada rasa match ni macam habis awal sikit. Aku expect Mansur buat another thing yang boleh buat kita mesmerize lagi. Mustafa Ali dengan dia punya skill guling-guling dia ke apa lagi, aku expect ada lagi lah, tak habis secepat tu. Tapi dia habiskan secepat tu, but then aku rasa okey je, sebab daripada mula sampai habis aku tak rasa bosan langsung tengok match ni. Aku tertanya, kenapa Mansur dengan Mustafa Ali tak boleh buat hasilkan quality punya match macam ni dekat Raw, dekat pay-per-view yang lain? Sebab Mansur tiap kali dekat Saudi Arabia match dia selalu best. Time tu lah macam WWE bagi apa, kali ni kau boleh buat apa yang kau nak buat. Time-time lain kau jangan buat best-best. Aku rasa macam tu bila aku tengok match ni. Sebab dulu Mansur lawan Cesaro, match tu baik gila kot. Kali ni lawan dengan Mustafa Ali, walaupun tak sebest macam lawan dengan Mansur dulu, still aku rasa match ni best jugalah. So aku expect lepas ni tolonglah janganlah mengarut pergi limitkan benda yang diorang boleh buat. Match yang boleh best bagi kita rasa tak best. Dah lah Raw sekarang tengah okey lah, Raw ada improvement, tapi tak perlu lah cerita pasal Raw, kita nak cerita pasal Crown Jewel, panjang pula nanti. RK Bro lawan dengan AJ Styles dan juga Lukaku untuk Raw Tag Team Champion. Perlawanan ni benda yang kita dah boleh expect, AJ confirm akan kena pin. Dia orang takkan bagi Randy dengan Riddle ni pin Omos ataupun Lukaku ni. Satu perlawanan yang bagi aku tak membosankan pun, tapi dia punya flow kali ni ada rasa pelik sikit lah. Aku, sebab apa, selalu kalau kita tengok tag team match, klise apa, seorang daripada team face tu akan kena bantai gila-gila, lepas tu ada hot tag, and then contohlah Riddle lah kena laut gila-gila, hot tag Randy Orton masuk, settle semua kan. Selalunya macam tu. Kali ni tak, tengok Riddle dengan Orton duk bergila-gila tag. So satu benda yang fresh dan lain lah, tak ikut klise yang selalu ada. So aku appreciate benda tu. Tak adalah best sangat pun, tapi kira okey lah, best biasa je match ni. Zelina Vega dan juga Doudrop untuk final Queen Crown punya match lah. Prefer lagi kalau diorang panggil Queen of the Ring daripada Queen Crown ni. Aku somehow rasa Queen Crown ni tak cukup berprestige lah. Aku tak tahu kenapa. Aku seorang je ke rasa benda tu, ataupun korang rasa kan? Cuba korang share kat orang, komen kat bawah lah. Maybe first sebab aku rasa Shayna Baszler patut menang Queen Crown kali ni, tapi dia bagi pada Zelina Vega. Aku rasa WWE pilih pemenang yang dia tahu macam mana nak buat story orang tu jadi queen lepas ni. Lantak lah. Tapi itulah, aku prefer Shayna menang. And then cerita pula pasal quality perlawanan ni, aku rasa this is one of the worst match lah. Dia tak teruk sangat pun, biasa je match ni. Match yang macam kita boleh tengok kat Raw, SmackDown. Tak expect apa-apa yang sedap pun berlaku lah. Just that aku suka dengan finishing match ni, move yang Zelina Vega buat untuk menang ke atas Doudrop ni. Tapi itulah, tak ada benda yang buat aku rasa macam excited pun sebenarnya tengok match Zelina Vega dengan Doudrop ni, melainkan Zelina Vega tu cantik tiba. Seterusnya, match yang aku rasa macam mengundang kemarahan ramai lah. Aku rasa okey lagi, mungkin sebab time tu aku tengok aku barai ke apa kan. Tapi dekat ruangan chat bila aku buat live tu, ramai macam bengang lah dengan match ni. Goldberg lawan dengan Bobby Lashley, no holds bar punya match. Okay, no holds bar punya match tu dia jadi false count anywhere juga, maksudnya boleh pin dekat mana-mana. Perlawanan ni awal-awal memang Lashley conquer, sampailah Goldberg dapat buat spear. So masa tu aku tertanya, kata false count anywhere, baik tak payah buat false count anywhere kan? Tapi lepas tu mulalah bila Goldberg dah dapat spear tu, dah buat jackhammer, Goldberg tak nak finish macam tu je. Dia campak Lashley kat luar, bawa keluar weapon sikit. Okay, nampak ada lah benda-benda yang no holds bar. Kenapa kena ada apa? No holds bar punya match. Ada guna weapon. Lepas tu bawa pergi ke stage, and then dekat stage tu dia spear Lashley, and then dia pin Lashley dekat situ. Yang mengejutkan kat sini dan yang aku tak setuju sebenarnya, Lashley yang kalah. Aku rasa Lashley patut menang. And then aku rasa juga bila dah buat false count anywhere ni, cubalah beberapa kali tu pin dekat luar gelanggang. Ini baru sekali ke berapa, aku rasa macam sekali je dia try pin kat luar gelanggang. And then penggunaan weapon tu aku rasa patut lebih lagi lah. Sebab yelah, aku rasa semua orang dah boleh agak dah, match Goldberg takkan panjang mana pun. Tapi kali ni kita rasalah panjang sikit kan. Tapi itulah, dekat atas gelanggang panjang sebab Lashley yang laut dia. Goldberg tak buat kerja sangat time tu, dia hanya sell je. And then bila dah dekat luar gelanggang, benda yang berlaku tu tak panjang mana. So aku rasa macam keputusan yang salah, and then macam tak cukup, dia patut bagi kita lebih lagi. Tapi bila fikir balik, match Goldberg
not meant to be that long. Tapi appreciate jugalah dia tak sesekejap yang kita sangka. Korang faham tak? Tak faham lantak tapi itu apa yang aku rasa lah. Dan lagi sekali pasal keputusan tu, aku rasa tak adil lah sebenarnya kat sini untuk Lashley nak kalah dengan Goldberg. Lashley former WWE champion kot. You guys get the point lah. Xavier Woods, Finn Balor, final King of the Ring. Okay, untuk King of the Ring, prestige dia aku ada rasa sikit tapi nak compare dengan prestige yang sebelum ni, tak lah, dah tak ada feel. Sebab aku still rasa King of the Ring ni patut yang menang tu cabarlah Intercontinental ataupun US Champion ke, WWE Champion ataupun Universal Champion ke. Ini tak, hanya jadi king bodoh-bodoh macam tu je kan, ada gimmick jadi king. So aku rasa macam, aku tak rasa benda tu macam achievement sangat. Lepas tu kau belagak jadi king, padahal kau bukan king, kau hanya bawa watak king. So aku prefer kalau ada championship shot at least, ataupun reward yang memang betul-betul define kau punya career. Walaupun menang King of the Ring ni define kau punya career, tapi prestige dia dah tak sama macam dulu. So at least bagi something reward kan. So back to the point dekat match Xavier Woods dengan Finn Balor ni, kalau tanya aku okay je siapa menang pun. Finn Balor boleh, Xavier Woods boleh. Xavier Woods kalau tak menang pun aku okay. Tapi still aku nak dia jadi WWE Champion in the future lah. Sebab Kofi dah, BE dah, Xavier Woods deserve. Aku takut kalau dia dah menang King of the Ring ni, WWE dah tak ada plan dah untuk push dia in the future kan. But then aku percaya juga Xavier Woods boleh bawa watak King dengan sangat baik lah. Sebab selalu kita tengok King macam watak jahat ke apa kan. Kali ni dia boleh jadi King of the Ring macam Edge jadi King of the Ring dulu kan. Cool, ada gaya apa semua. Kali ni dia adalah gamer kan, nerd. Tengoklah, aku rasa dia boleh jadi lebih kreatif bila Xavier Woods ni jadi King of the Ring. Untuk kualiti perlawanan, it's a decent match. Aku tak rasa match ni boring juga. Best lah, tapi best yang biasa je. So aku okay lah. Just that kesian lah dengan Finn Balor. BE Drew McIntyre untuk WWE Champion. Awal-awal match ni macam boring sikit. Start tengah-tengah sampai hujung, match ni dah pick up rancak lah. Tapi satu match yang bagi aku biasa je, tak ada apa-apa yang special pun. Dan keputusan kat sini BE menang, aku rasa satu keputusan yang tepat. Kalau Drew McIntyre menang, memang I just don't know what to say lah. Dan match ni tak ada banyak benda nak cakap lah. Sebab tak expect pun diorang do something yang great gila babeng pun. Tapi bila ada big ending sampai 2 kali, Claymore yang bagi aku Big E kena tu nampak macam padu gila. Aku sukalah tengok benda-benda macam tu. Betul-betul macam hit hard lah diorang ni. Triple threat SmackDown Women Champion antara Banks, Bianca dan juga Becky. Satu perlawanan yang kalau aku buat top 3, yang ni boleh duduk nombor 3 lah. Sebabnya aku rasa match ni best. Tapi bila aku tengok chat semalam, ramai kata macam tak best sangat, boring ke apa ke. Yang tu subjektif lah, semua orang ada preference dia masing-masing. Aku rasa ada je spot-spot yang memang diorang bagi, macam diorang buat aku rasa macam tak nak pejam mata lah. Tiba-tiba Becky terbang lah, tiba-tiba macam dah nak pin dia ni datang kacau lah. Macam Bianca nak buat dia punya KOD tak menjadi. Aku rasa macam excited lah. Dia tak slow, dia ada je benda yang dia nak bagi kita tengok. Just that dia not too great pun. Untuk aku yang dah barai gila time tu, aku rasa not bad lah match ni. Dekat main event WWE Universal Champion, Roman Reigns defend dia punya title lawan dengan Brock Lesnar. Perlawanan yang aku nanti-nantikan dan ramai gila nanti-nantikan. Baru kick off pukul 11.30 malam tu, dah ramai tanya dah, Brock menang ke? Roman menang ke? Brock dah lawan ke Roman? Semua tak sabar nak tahu apa jadi Brock dengan Roman ni. So aku time tu dah rasa surrender, nak tidur dah kan. Tapi aku tahan mata juga sebab itu match yang aku tertunggu-tunggu jugalah. Aku rasa macam bila ada Brock Lesnar ni, macam finally someone yang macam chances dia untuk kalahkan Roman tu lebih tinggi. Tapi bila match ni dah berlangsung, match dia okay, best yang biasa. Brock ada buat suplex dia, tapi aku mengharap suplex tu lebih lagi. Ada F5 dia, Roman ada kick out, Roman ada buat dia punya submission, Roman ada buat dia punya spear, kick out juga. Untuk semua benda tu okay lah. Benda yang kita dah boleh expect dah sebenarnya bila tengok Roman lawan dengan Brock ni. Tak ada something new ataupun exciting ke fresh pun. So kat situ bila semua benda dah sama je, kita fikir apa yang Paul Heyman akan buat. Ramai kata Paul Heyman akan betray Roman. Dia campak tali pinggang. Ini benda ni berlaku bila ref dah kena kaki Roman ke? Aku tak ingat lah kena kaki lah, tapi ref dah pitam. So bila Paul Heyman campak, time tu kita rasa macam, alamak, apa benda ni? Paul Heyman backup Brock ke backup Roman? Sebab Roman buat muka, Brock dah happy. Tapi somehow bila dapat title, Brock dapat title tu, di Usos datang kacau. Bila ref tu dah tumbang saja, aku dah tahu dah di Usos confirm datang kacau. Bukan aku je tahu, korang pun dah tahu. So bila di Usos datang kacau, dia buat super kick dekat Brock Lesnar. Brock kena hentam dengan tali pinggang oleh Roman.
Lepas tu 1, 2, 3 Roman menang. Time tu aku rasa macam macam tu je ke kan? Aku rasa bila buat macam tu nampak macam Brock dah tak kuat macam dulu. Sebab dulu nak kalahkan Brock bukan macam tu je, kau kena buat macam-macam lagi. Tapi kali ni macam Brock nampak lemah sikit bila buat macam tu, which is rasa tak best Aku tahu dia orang nak buat Brock kalah. Aku pun okey je kalau Brock kalah, kalau lepas ni Brock tak selalu muncul kan. Buat apa jadi Universal Champion tapi jarang-jarang muncul kat Survivor Series. Lepas tu Royal Rumble. Aku pun tak prefer, better Roman menang kan. Walaupun ramai nak Roman kalah, aku lagi prefer Roman stay champion sebab aku rasa karakter Roman sekarang terbaik gila. Tapi itulah, bila Brock nampak lemah macam tu, aku rasa macam apa benda. Patutnya bila dah hentam dengan tali pinggang, spear sekali ke, spear 2 kali ke, ataupun cekik Brock sampai Brock pitam, Brock tak tap out ke, protect sikit karakter Brock Lesnar ni. Sebab dia nampak lebih badass dengan dia punya jambang baru dia, dengan rambut dia macam samurai tu kan, macam Genji punya style. Tapi tak ending tu buat rasa macam rosak sikit lah match ni. Rosak karakter Brock Lesnar sebenarnya. Match tak teruk sangat pun, tapi aku tahu ramai tak suka sebenarnya. So keputusan yang tepat ke tak, yang tu bergantung pada korang Aku tahu ramai dah bosan dah tengok Roman lama sangat jadi champion. Aku selagi karakter dia entertaining, aku okey je. Dan macam aku cakap tadi lah, kalau Brock menang tak selalu muncul, baik tak payah. Kalau aku kena bagi bintang untuk Crown Jewel tahun ni, aku macam nak bagi 5.5, tapi aku bagi 6 bintang per 10 halal lah sikit. Sebab tak adalah match yang terlalu boring banyak sangat. Match yang kebanyakannya biasa-biasa je. Walaupun aku barai, aku tak rasa boring teruk gila babeng kan. Kalau rasa ngantuk tu sebab memang dah penat. Tapi aku tak boleh nak bagi tinggi pun sebab tak ada element of surprise. Tak ada superstar buat surprise return, comeback, debut ke apa, tak ada. Yang ada pun surprise Mamat Karate daripada Saudi Arabia tendang Mustafa Ali punya kepala laju-laju tu kan. Itu je lah, which is aku tak rasa surprise mana pun sebab aku tak kenal dia. Dan tak ada juga championship bertukar tangan. So aku tak rasa macam ada benda momen yang buat aku rasa macam wah gempak apa tak kan. Momen yang boleh aku kata gempak pun bila Edge tolak Rollins kena sangkah landing kat meja. Itu je lah momen yang aku rasa gempak. So aku tak boleh nak bagi tinggi lagi daripada tu. Match of the night untuk aku pilih 2, Edge Seth Rollins dalam Hell in a Cell, dan juga Mansur lawan dengan Mustafa Ali. Performer of the night untuk aku obviously Mansur, Edge dan juga Seth Rollins. So guys, itu saja review Crown Jewel untuk tahun ni. Jangan lupa, kalau korang nak dapatkan The Shield punya face mask, The Shield Fan Edition face mask ni, link ada dekat ruangan description kat bawah. Okay? Kalau korang tak tekan lagi butang subscribe, make sure korang tekan butang subscribe. Tekan sekali butang loceng asyabala butang subscribe. Jangan lupa juga untuk layan dua-dua video kiri kanan ni, kat mana-mana yang korang nampak ada 2 video dah muncul ni. Layan sekali video tu. I'll see you guys again in the next video. Mother father.